لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan baca satu kitab yang masyhur, kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama yang masyhur, nama yang sudah dikenali, iaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam ini matangnya sebanyak 264 matan. 264 matan. Dan disyarah oleh ramai daripada kalangan ulama. Sama ada ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah, dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mensyarah matan kitab Hikam ini. Dan disyarahkan melalui berbagai-bagai bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Urdu, ada bahasa Melayu. Dan syarah dalam bahasa Melayu yang pertama sekali ialah syarah yang dikarang oleh kitab Hikam oleh Datuk Pulau Manis. Jadi kitab Hikam yang kita baca ini, pengarangnya ialah Al-Imam Al-Qudwah Tajuddin wa Sayyidul Uswah wa Tarjumanul Arifin Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Abdul Rahman ibn Athaillah Al-Juzami nasaban, Al-Maliki madhaban, Al-Iskandari daron, wa Qarafi mizaron, Al-Arif billah haqiqatan, Asy-Syazili tariqatan. Bahasa Hazili lahir pada tahun 658 Hijrah dan wafat pada tahun 709 Hijrah, yang merupakan anak murid kepada Abi Abbas Mursi, dan Abi Abbas Mursi anak murid kepada Abu Hasan Asy-Syazili rahimahumullah alaihim ajma'in. Kitab Hikam ini disyarah berbagai-bagai bentuk dan keadaan. Dalam matan Hikam sendiri, dalam syarah disusun matan Hikam, risalah dan munajat. Matan Hikam sebanyak 264 matan, dan ada risalahnya dan ada munajat yang disusun oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Maknanya dalam kitab Hikam tu terbahagi kepada tiga bahagian ilmu. Ada ulama syarah kitab Hikam secara harfan biharfin, satu, mengikut matan yang pertama, matan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Dan ada ulama yang syarah kitab Hikam melalui istilah ilmu tasawuf.
yang ada dalam mana-mana matan hikam. Al-mustalahat as-sufiyah fi matan hikam li Ibn Atha'illah. Itu mustalahat sufi yang ada dalam matan kitab hikam. Dan ada ulama mensyarah atau menulis hikam ini mengikut huruf abjaiyah. Mengikut huruf, disusun matanya mengikut huruf alif, ba, sehinggalah kepada ya. Tetapi dan ada ulama menyusun matan hikam mengikut tajuk yang telah dikumpulkan, yang telah dibahas oleh Ibnu Atha'illah, kesimpulannya dalam matan hikam. Dalam matan hikam. Dan saya kali ini, masa kesempatan yang ada ini, mengambil pendekatan syarah matan hikam mengikut tajuk yang telah disusun oleh ulama yang ada dalam matan hikam Ibnu Atha'illah ini. Sebanyak 30 tajuk. Sebanyak 30 tajuk. Maknanya, kalau kita baca sebanyak 30 tajuk ni, seolah-olah kita membaca semua matan hikam. Semua matan hikam. Ulama susun satu tajuk, di bawahnya ada beberapa matan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Contohnya, tajuk taubah. Semua matan yang membawa kepada makna taubah ada di bawah tajuk matan taubah. Tajuk taubah. Tajuk syukur. Tajuk sabar. Tajuk suhbah. Tajuk zikir. Tajuk awqat, waktu. Tajuk an-nur, anwar. Semua mata-mata yang menjuruskan kepada tajuk tadi diletakkan di bawah tajuk tadi. Jadi kalau kita tengok susunannya, kesemua 264 matan tadi diletak di bawah 30 tajuk. Ada perbahasannya yang panjang dan ada perbahasannya yang pendek. Begitu. Jadi saya ambil kali ini iaitu bincang tentang tajuk pembentangan hadis, pembentangan matan hikam Ibnu Atha'illah Sekandari ini mengikut tajuk. Sesuai insya-Allah dalam masa sebulan kita akan khatam matan hikam secara keseluruhannya dengan pendekatan tajuk-tajuk yang sudah dikumpulkan oleh ulama dalam syarah matan hikam Ibnu Atha'illah As-Sakandari ini. Syarah Ibnu Atha'illah As-Sakandari ini banyak sehingga kan melebihi 200 matan, 200 syarah. 200 syarah mengikut perkembangan semasa daripada sejak Ibnu Atha'illah karang matan hikam sehingga ke sekarang ni. Sehingga ke sekarang. Banyak, terutamanya zaman mutakhir ni, ramai di kalangan ulama mensyarah matan hikam. Matan hikam disyarah setelah 60 tahun lebih matan hikam itu dibuat oleh Ibnu Atha'illah, barulah ada pensyarahnya. Ibnu Ibad An-Nifri, orang yang pertama mensyarah matan kitab hikam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Jadi insya-Allah tajuk yang pertama yang akan kita bincang pada hari ini daripada matan Ibnu Atha'illah As-Sakandari iaitu tajuk ilmu. Tajuk ilmu. Walaupun kalau kita buka dalam matan hikam, dia tidak mula dengan tajuk ilmu. Dia mula dengan berkaitan dengan amal, bergantung kepada amal. Sebagaimana Ibnu Atha'illah sebut dalam matan hikamnya, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja' inda wujudi zalali. Sebahagian daripada tanda seseorang itu bergantung kepada amal. Nuqsanur raja', kurang hajatnya, kurang
rajaknya inda wujudi zalali, ketika wujud zalal, hina, gelincir, hina. Apa maksudnya? Maksudnya min alamatil i'timadi 'ala al-amali, sebahagian daripada orang yang beriktimad, berpegang kepada amal. Kurang harapnya apabila wujud kehinaan, kegelinciran, kekurangan dalam amal itu. Contohnya kalau kita sembahyang, kita nak khusyuk, tiba-tiba kita rasa tak dapat khusyuk, maka kurang sembahyang kita. Kalau kita ni orang berjuang, kalau berjuang tu iktimad nak menang dalam perjuangan, tiba-tiba kita berjuang tidak menang, maka longgar pergantungan kita kepada Allah. Sebaliknya, kalaulah kita buat ibadat, buat amal, beriktimad kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun, tetap kita bersungguh-sungguh untuk buat ibadat dan beramal. Jadi Ibnu Athaillah susung matangnya, hikamnya bermula dengan pandang hakikat. Bermula pandang kepada musabibul asbab. Walaupun dalam mata hikam ini ada kalanya Ibnu Athaillah pandang hakikat, dan ada kalanya Ibnu Athaillah tanazul pandang syariat. Ada belaka hakikat syariat. Tapi Ibnu Athaillah nak bawa pandang hakikat. Ilmu tauhid yang ada dalam mata hikam ini, ilmu tauhid nak bawa kepada tauhid syuhudi. Tauhid al-kashfi wa syuhudi. Tauhid kasyaf dan syuhud. Kalau kita belajar kitab tauhid biasa, itu dia orang panggil tauhid dalil dan Quran. Dalil dan Quran. Tengok langit, tengok bumi, tengok bulan tu dalil dan Quran. Ada pun ilmu Athaillah nak bawa pendekatan tauhidnya tauhid asyuhudi wal kashfi, pandang mata hati dan pembukaan. Allah Ta'ala inkishaf mata hati kita sehingga kita nampak sebenar wujud adanya Allah. Tauhid yang dah bawa ilmu tauhid biasanya nak isbat wujudnya Allah, lihat kepada kesan wujud kudrat, kesan sifat kudrat, asal kudrah. Tengok langit, tengok bumi, bulan, bintang. Ada bertauhid syuhudi wal kashfi ni, nak dapat makrifat Allah Ta'ala melalui Allah Ta'ala buka pintu hati, inkishaf hati kita, pandang hakikat wujud sesuatu. Pandang kudrat itu sendiri, bukan pandang kesan kudrat itu sendiri. Bila? Apabila Allah Ta'ala buka pintu hati. Apabila Allah Ta'ala tajalli wujudnya ke dalam hati kita, maka hati kita pandang hakikat sesuatu, kudrat itu sendiri. Oleh kerana kita belajar ilmu tauhid, kudrah, iradah, ilmu, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basok kalang itu sifat ma'ani, sifat yang bahasa wujudi yang mungkin boleh lihat. Bila? Apabila Allah Ta'ala buka hijab. Kita hikam ini kali ikut susunan biasa dimulakan dengan tadi min alamatil i'timadi 'ala al-amali nuqsanur raja' inda wujudi zalali. Ibnu Athaillah mula dengan hakikat. Sebab apa? Sebab iktimad kepada Quran. Sebab tiru Quran. Sebab tu Quran pun mula, kalau kita tengok, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Kamu bersyukur kepada aku, hakikatnya, wali walidayka, ibu bapa kamu, syariatnya, ilayhil masir, dan kembali kepada Allah Ta'ala. Hakikat, syariat, hakikat. Faham? Itu susunan, itu maratib. Itu maratib. Apa yang ada dalam kitab hikam ni. Sebagaimana apa yang ada dalam Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tidak engkau melontar wahai Muhammad pada hakikatnya, ketika engkau melontar wahai Muhammad pada syariatnya, walakinna Allah rama, tapi yang melontar pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi susunan dalam kitab hikam begitu.
Hakikat, syariat, dan ditutup dengan hakikat. Ditutup dengan hakikat. Dimulai dengan min alamati al-i'timadi ala al-amali nuqsanur raja inda wujudi zaladi. Dan disudahi kita hikam ni, kalau kita tengok dengan ra, dengan ra. Disudahi dengan ra. Kalau sambung dua tu murrun, mana pahit, mana dengan ra, nanti kita tengok ya. Sudah dengan ra, istibsar, al-fikratu fikratan, fikratu tasdiqin wa imanin, wa fikratu syuhudin wa iyanin. Fal-ula li arbabil i'tibar, was-saniyatu li arbabil syuhud wal istibsar. Fikir itu ada dua. Ada fikir tasdiq dan iman, ada fikir syuhud dan iyan. Fikir yang pertama itu bagi arbabil i'tibar, dan fikir yang kedua itu bagi ahli syuhud wal istibsar. Ini mata akhir sekali mata hikam yang 264 itu. Jadi dimulai dengan min, disudahi dengan ra. Tok guru saya sebut, Puan Guru Haji Rahman Makan Baru, dia sebut kalau gabung dua tu, mi dengan ra, bunyinya murrun. Murrun ni makna pahit. Nak ceritanya isi kandung yang ada dalam kita ikan ni pahit untuk kita aman. Obat rasa dia lah, kadang-kadang bukannya nafsu kita suka, tapi obat terpaksa makan juga. Jadi matang kita ikan ni begitulah, isi kandung kita ikan ni pahit. Nak amal payah, obat kepada hati kita, supaya baik hawa nafsu kita. Sebagaimana Al-Quranul Karim dimulai dengan kan, disudahi dengan sin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Tuhan yang Maha Penyayang. Bismillah. Kemudian disudahi dengan sin. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Cuba kita gabung dua huruf ni. Bunyinya bas. Bas tu mana apa? Kifayah, cukup. Apa yang ada dalam Quran sudah cukup jadi panduan untuk hidup kita. Boleh selamat atas muka dunia. Dilengkapkan juga lagi dengan hadis Nabi SAW. Taraktu fikum amrain yang tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kalau kamu ikut, kamu berpegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tengok, ialah huraiannya, kitab hikam ni, boleh kitab hikam ni yang kita baca ni, yang disusun oleh Aulia, Sultanul Aulia, yang disusun oleh ulama besar dalam ilmu tasawuf, yang boleh dipahami oleh semua generasi, yang boleh dipahami oleh semua orang. Orang awam boleh faham cara awamnya, orang khawas boleh faham secara khawasnya, dan orang khawasul khawas boleh faham secara khawasnya, khawasul khawasnya. Orang fiqh boleh faham cara fiqhnya, orang tauhid boleh faham cara tauhidnya, orang belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikah boleh faham ilmu tasawuf, ilmu hakikahnya. Nampak? Ilmu tasawuf, ilmu hakikah. Sebab apa? Sebab pengarang ni, seorang waliullah ini, di sana kalam dia tu
maknanya sangat luas, yang boleh diambil istifadah oleh mana-mana ulama dalam mana-mana jurusan ilmu, daripada mana-mana bidang ilmu. Hebat. Nampak? Hebat. Boleh. Sebab apa? Yang disebut dalam Quran, qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Qad alima, ni isyarah hadis ni, isyarah Quran ni. Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Sesungguhnya masing-masing tahu tempat minum masing-masing. Minumlah, makanlah, minumlah, tetapi jangan kamu melampaui. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Kita ikan ni begitulah. Maknanya orang awam belajar faham cara awamnya, orang khawas belajar, orang salik belajar faham cara saliknya, dan orang tasawuf faham cara tasawufnya. Sehingga kan kita hikam ni merupakan asas dalam kita beramal ilmu tasawuf. Jadi dalamnya banyak qawaid, banyak kaedah-kaedah yang dimasukkan, yang diletakkan oleh Ibnu Athaillah. Hebatnya, seolah-olah semua ahli tariqah apabila baca mata hikam ni, seolah-olah mata hikam cerita tentang mazhab dia. Ini hebat. Ulama apabila para pengamal ilmu tarekat Ahmadiyah baca kitab hikam, rasa seolah-olah kitab hikam cerita tentang mazhab dia. Tanya ulama pengamal ilmu tarekat Syaziliyah, apatah lagi rasa apa isi kandung yang ada dalam kitab hikam seolah-olah menterjemahkan apa yang ada dalam tarekat amalannya. Apabila ahli tasawuf pengamal tarekat ilmu An-Naqsyabandiyah buka kitab hikam, seolah-olah Ibnu Athaillah menulis cara perjalanan suluk orang yang beramal dengan ilmu tarekat yang diamalkan oleh Naqsyabandi. Hebatnya, masing-masing ahli pengamal tarekat rasakan kitab hikam tu cerita tentang amalan tarekat masing-masing. Ceritakan tentang amalan tarekat masing-masing. Ini kelebihan karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hebatnya. Sehingga kan kita tahu, dengar tadi sebut Ibnu Athaillah ni mazhabnya dari segi fiqh mazhab Maliki. Tapi kata Tajuddin As-Subki, Ibnu Athaillah ni bukan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i pula. Jadi orang Ibnu Tajuddin As-Subki mazhab Syafi'i. Dia kata bahasa Ibnu Athaillah ni mazhab Syafi'i. Nampaknya Ibnu Athaillah ni mahir bukan setakat dalam bidang mazhab Syafi'i Maliki saja, tetapi juga dalam bidang mazhab-mazhab yang lain. Sebagaimana kalau kita tengok kitab belajar nahwu, kitab Al-Jurumiyah. 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 Ada ulama Al-Jurumiyah ni kita nahwu. Hebatnya pengarang Al-Jurumiyah Ibnu Ajibah. Syarah matan Al-Jurumiyah mengikut istilah tasawuf. Matan Al-Jurumiyah, tapi syarah mengikut syarah tasawuf. Al-kalamu itu wal lafzu murakkabu
mufidu bil wad'i. Kalam tu kalau al-Jurmiyah indan nahwiyin ataupun indan nuhah di si ulama nahwu. Tetapi Ibnu Ajibah tulis dalam syarah mata hikam dan syarah mata al-Jurmiyah mengikut pandangan ahli tasawuf, al-kalamu inda sufiyin, al-lafzu inda sufiyin, al-murakkabu inda sufiyin, al-mufidu inda sufiyin, bil wad'i inda sufiyin. Sebagaimana istilah dalam ilmu nahwu ada sebut istilah halun, hal ataupun ahwal. Halu dia bukan isim mabni, dia bukan mabni, dia mu'rab, dia berubah. Hal. Jadi sebab tu disebut al-halu. Dalam ilmu nahwu, kalau kita bincang ahwal, al-ahwal ni berubah-ubah. Berubahnya disebab apa berubah tu? Dia disebabkan berubahnya segala awamil. Nanti kita bincang apabila sampai tajuk dia, insya-Allah. Nanti kita bincang. Qala, hari ni nampak gaya soal-soal muqaddimah kita, untuk kita memahami sedikit sebanyak yang berkait dengan isi kandung yang akan kita belajar dalam kitab hikam ni. Saya nak sebut hari ni tajuk yang pertama yang akan kita baca itu tajuk ilmu. Yang kedua, selepas tajuk ilmu, tajuk lepas tajuk ilmu, taubah. Tajuk taubah. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, uzlah. Yang kelima, waktu. Yang keenam, zikir. Yang ketujuh, al-fikru, fikir. Yang ke-8, az-zuhdu, zuhud. Yang kelima, al-faqru, fakir. Yang keenam, riyadhatun nafsi. Yang ketujuh, al-khawf wal raja. Yang ke-8, adabud du'a. Yang ke-9, at-taslim bi amrillah wa tarakil akhyar. Yang ke-14, as-sabru. Yang ke-15, as-suhbatu. InsyaAllah saya sebut 15 ni dulu. Lepas ni kita ikut turut tajuknya satu-satu. Semua tajuk ni ada isi kandungnya, mata hikam yang ada hubung kait dengan tajuk. Ada hubung kait dengan tajuk. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Mungkinlah boleh kita baca kitab hikam ni kalau ikut belajar betul secara detail, harfan bi harfi, makan masa yang lama. Apatah lagi kalau kita baca kitab hikam karangan Tuku Pulamani, kitab hikam Jawi tu, yang tulisan halus tu, yang titik tak ada, koma tak ada tu. Kalau baca kitab tu 10-15 tahun baru khatam. Saya alhamdulillah dapat khatam baca kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari, syarah daripada Tuku Pulamani ni, makan masa 18 tahun. Baru boleh khatam kitab tu.
boleh khatam. Satu-satu tak tinggal. Harfan bi harfin. Daripada awal bismillah sampailah khatam akhir kitab sekali. Lama. Sebab itu alhamdulillah lah kita. Dalam suasana yang ada ini, kita baca syarah hikam, matan hikam dalam masa sebulan khatam. Dalam masa sebulan khatam. Tapi saya akan baca tajuk dan baca matan yang ada kaitan. Mungkin tidak semua matan saya akan baca, tetapi matan yang berkaitan dengan tajuk, sama ada satu ataupun dua, tengok masa yang ada, kita akan beritahu. Sekurang-kurangnya kita dapat tasawur, kita dapat kefahaman, kita dapat tengok secara zahirnya, begini orang bicara ilmu tasawuf. Dan saya akan sebut beristilah yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Tunggu saya sebut ketika mana kita belajar kitab hikam ni, dia sebut dalam kitab hikam ni, di antara dasar dia iaitu dasar hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Terlalu banyak tentang la haula wala quwata illa billah, ataupun disebut tauhid af'al. Tauhid af'al, apa yang kita buat daripada Allah, hasil daripada perbuatan kita daripada Allah. Itu tauhid af'al. Disebut dua istilah, iaitu sama ada apa yang kita buat secara mubasyarah, datang daripada Allah, dan apa yang kita buat secara tawallud pun datang daripada Allah. Jadi pendekatan yang ditulis, yang disebut oleh Ibn Athaillah ke arah itu, ke arah la haula wala quwata illa billah, ataupun ke arah tauhid af'al. Dan tauhid af'al itu keluarlah dua tadi, mubasyarah dan tawallud. Mubasyarah ini perbuatan yang kita buat secara langsung. Tawallud perbuatan yang lahir daripada perbuatan kita. Contohnya sebagaimana kita berzikir. Banyak kita berzikir, siang malam pagi petang kita berzikir. Apabila kita berzikir, untuk ingat Allah, untuk ingat Allah, untuk bersih hati, maka yang mengingatkan kita kepada Allah, Allah. Yang membersihkan hati kita bukan zikir, Allah. Jadi berzikir pada sahihnya yang mubasyarah. Kesan daripada zikir bersih hati itu tawallud. Jadi kedua-duanya Allah belaka, milik Allah belaka. Mana dalilnya? Iaitu seperti firman Allah Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha. Jika sekiranya tidak disebabkan fadli Allah, rahmat Allah atas kamu, nescaya kamu tidak akan dapat bersih hati kamu selama-lamanya, walaupun banyak mana kamu berzikir, tetapi Allah lah yang membersihkan hati kamu. Kita boleh semayang banyak, semayang qiyamul-lail, semayang fardu, banyak semayang sunat. Yang boleh mengkhusyukkan semayang kita, adakah dengan sebab perbuatan semayang kita? Adakah dengan sebab tadabbur kita? Adakah dengan sebab tadabbur segala ahwal semayang kita? Tidak. Yang boleh kita khusyuk Allah. Setelah bila? Setelah kita ikhlas dalam amal. Adapun tadabbur buat sebaik mampu mungkin itu adalah asbab dan musabbab saja. Asbab dan musabbab saja. Nampak? Sebagaimana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu pelihara sembahyang kamu 5 waktu dan sembahyang wusta, asar ataupun subuh. Hendaklah kamu membangunkan sembahyang lillah, ikhlas kerana Allah. Apabila kamu sembahyang dapat ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala beri kau khusyuk. Allah Ta'ala akan beri
Khusyuk. Jadi dalam mata hikam ni sentiasa pandang asbab musabab dan musabibul asbab. Pandang asbab dan musabab dan musabibul asbab. Kita orang beriman, pandang ketiga-tiga tu sekali. Ada syariatnya, ada hakikatnya. Bukan pandang syariat saja dan bukan pandang hakikat saja. Kedua-dua kena pandang. Tinggi mana pun ilmu tasawuf kita, tak boleh asing syariat dengan hakikat ni. Kalau orang tanya, sampai bila? Boleh tak boleh asing syariat dengan hakikat. Selagi mana roh dengan jasad tidak berpisah. Selagi mana roh dengan jasad tidak berpisah, selagi itulah syariat dan hakikat tidak boleh bercerai tanggai. Tidak boleh bercerai tanggai. Tak boleh asing. Walaupun tinggi mana melangi ilmu tasawuf, ilmu hakikat kita, tetap kita kena duduk atas jalan syariat. Kerana apa? Kerana zahirnya Nabi datang ke dunia ni bawa syariat yang merupakan urusan Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala adalah syariat dah. Zahirnya Nabi tak ada syariat dah. Bukan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala atau utusannya, risalahnya, itu tak ada syariat dah. Mana boleh kita nak asing? Tinggi mana ilmu syariat kita, ilmu hakikat kita, semayang tak boleh tinggal, puasa dah tinggal, haji dah tinggal, zakat dah tinggal, tidak terangkat kemudahan syarak kat atas kita. Tak boleh. Tinggi mana pun. Sebab ilmu tasawuf itu, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ilmu yang diasaskan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh tinggal. Sehingga bila? Sehingga mati. Mati dah baru boleh berpisah. Selagi mana ruh dan jasad tidak boleh berpisah, begitulah syariat dan hakikat tidak boleh berpisah. Bahkan berjalan sekali. Syariat zahir ibadahnya, hakikat perjalanan rohaninya. Syariat perjalanan zahirnya, hakikat perjalanan rohaninya. Nampak? Dalam kitab hikam ni nak cerita tentang perjalanan seorang salik dan sampainya usulnya seorang arif. Perjalanan seorang salik, ada kalanya disebut istilah salik, orang yang berjalan. Timbul suluk tu, salik tu lah. Ada kali disebut jalan orang yang murid. Kalau salik, murid disebut. Murad. Kalau murid orang yang berjalan, orang salik lah. Murad orang yang wasil. Orang wasilu, orang yang sampai kepada hakikat makrifat Allah. Perjalanan orang salik. Ibnu Athaillah cerita perjalanan musafir rohani. Salik perjalanan musafir rohani nak sampai kepada hakikat makrifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musafir rohani, peningkatan yang rohani, daripada maqam Islam, iman, ihsan. Di sana berlakunya taraqi, di satu berlakunya tanazul, taraqi maqam, tanazul maqam. Istilah-istilah ni diguna oleh Ibnu Athaillah untuk kepahaman kita dalam memahami kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita baca ni. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Saya rasa itu yang saya nak sampaikan hari ini sebagai muqaddimah, pendahuluan kitab hikam yang insya-Allah kita akan baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada saya dan kepada kita semua untuk kita meneruskan program kuliah ini. Sekurang-kurangnya mudah-mudahan 30 tajuk yang kita baca ini kita akan khatamkan, dan seolah-olah kita telah mengkhatamkan keseluruhan mata hikam daripada satu matan sehingga 260
4 secara at-tayyu. Tahu? Secara at-tayyu. At-tayyul hakiki, lipat bumi. Istilah at-tayyul hakiki ni ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam hikayatnya, at-tayyul hakiki. Lipat bumi, lipat masa. Masa panjang jadi pendek, tempat dekat jadi jauh, tempat jauh jadi dekat. Mudah-mudahan sepatutnya kita hikam ni khatam kalau baca Ibnu Athaillah hasilkan dari syarah Tuku Laman itu 18 tahun baru khatam, baca seminggu sekali lah. Baru khatam seminggu sekali. Tapi kalau kita ni kita baca hari-hari mengikut tajuk yang telah disediakan, yang diseduk daripada mata hikam sendiri dalam masa sebulan, insya-Allah kita akan khatam mata hikam Ibnu Athaillah asalkan tadi. Tapi kita kena ingat, ilmu tasawuf ni bukan ilmu baca. Ilmu tasawuf bukan ilmu mutalaah kitab semata-mata. Ilmu tasawuf perlu adanya bimbingan guru mursyid yang membimbing kita sampai kepada hakikat makrifat Allah Ta'ala. Ilmu tasawuf ni memerlukan amal yang dibimbing oleh guru yang diberi nama guru mursyid yang memimpin perjalanan rohani kita, sehingga Allah Ta'ala kurnia kita makrifah kepadanya. Tak boleh ilmu tasawuf ni baca sendiri begitu saja, cara begitu saja. Kena ada guru yang memimpin perjalanan rohani kita, perjalanan suluk kita, sehingga kita memahami apa yang dia kehendaki. Sebab itulah kalau kita belajar kitab hikam atau kita mengajar kitab hikam, kita baca kitab hikam tanpa melalui jalan suluk, tanpa melalui didikan rohani oleh guru yang mursyid, mungkin keterangan kita tidak tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh tuan kita. Sebagaimana yang dikehendaki oleh tuan kita. Ilmu tasawuf ni ilmu amal, ilmu rasa. Ilmu tasawuf ni yang panggil ilmu zauqi, ilmu rasa. Peliklah ngajar ilmu tasawuf tariqah sesat. Peliklah mengajar ilmu tasawuf atau belajar ilmu tasawuf tariqah tidak ada dalam amalan. Tasawuf ada, tariqah ada. Diasingkan tasawuf dengan tariqah. Tak boleh. Tariqah dengan tasawuf tak boleh asing, macam gula dengan manis, garam dengan masin, tak boleh asing. Tu kita kena faham. Nak asingkan mazhab dengan fiqh, mana boleh. Nak asingkan tasawuf dengan tariqah, tak boleh. Nak asingkan Quran, bacaan Quran dengan tajwid, mana boleh. Nak asingkan tajwid dengan bacaan qurra, tak boleh, dia sama ada. Belajar ilmu tasawuf ni ibarat kita belajar ilmu tauhid, ilmu tajwid. Belajar ilmu tasawuf dia ibarat belajar ilmu tajwid. Sangat kemas, lengkap. Kalau kita belajar Quran dengan guru Quran ini, dan kita belajar tajwid dengan guru tersebut juga, sangat lengkap ilmu tajwid kita. Kita belajar Quran dengan tok guru ni yang ajar Quran kepada kita, bacaan Quran, dan kita belajar tajwid dengan tok guru yang sama. Alhamdulillah lah. Jadi kita boleh praktik ilmu tajwid yang kita belajar dalam bacaan kita. Sakitlah sikit kita belajar Quran dengan tok guru lain, kita belajar tajwid dengan tok guru lain. Kemungkinan cara bacaan guru kita dengan cara bacaan guru tajwid kita berbeza. Kalau kita nak tatbik cara bacaan, makhraj hurufnya, sifat hurufnya, guru tajwid kita di hadapan guru bacaan kita, mungkin di sana tidak selari. Faham tu? Tapi memudahkan untuk kita belajar sebab kita ada asas juga. Tetapi lebih baik, lebih sempurna pembelajaran kita, pengajian kita, kita belajar dengan guru tajwid yang sama dan kita baca dengan guru tajwid yang sama.
Guru Quran yang sama. Guru Quran kita, guru tajwid kita. Itulah. Sebagaimana ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Sangat lengkap. Jika sekiranya kita belajar ilmu tasawuf dan guru yang kita belajar dengan dia pun, ya kita mengambil perjalanan tarekah pun untuk guru yang sama. Kita mengambil bai'ah, contohnya tarekat Naqsyabandi. Dan kita belajar ilmu tasawuf dengan tok guru kita tarekat Naqsyabandi ni. Itu lebih kemak dan sempurna. Walaupun begitu, tidak salah kita mengaji dengan guru-guru yang lain, mudah kita dapat kefahaman, bukan salah. Cuma lebih mudah, lebih senang untuk kita faham apabila kita belajar Quran dengan belajar tajwid guru yang sama. Belajar tasawuf, kitab tasawuf dengan beramal dengan ilmu tasawuf guru yang sama, lebih mudah. Faham boleh? Lebih mudah. Setakat itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. InsyaAllah besok kita akan sambung tajuk kita yang pertama, babul ilmi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala, ya Allah, ya dafi'al bala, ya Rahman, ya dafi'al bala, ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma irfa' anna min al-ghala wal waba wal fasha wal munkar wa syubil mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldani muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.